Pada suatu malam ketika bertugas di Jabatan Kecemasan di salah sebuah hospital di negara ini, saya didatangi oleh seorang wanita membawa ayahnya yang berada dalam keadaan sesak nafas. Katanya, bapanya terbangun daripada tidur pada malam itu kerana mengalami sesak nafas secara tiba-tiba. Pesakit kemudian dibawa masuk ke zon merah dan kami berikan bantuan oksigen. Beliau memang tidak dapat berkata-kata kerana pada waktu itu masalah sesak nafasnya menjadi semakin parah. Kami akhirnya terpaksa melakukan prosedur kecemasan yang dinamakan prosedur intubasi, iaitu memasukkan tiub pernafasan ke dalam saluran pernafasan pesakit tersebut, dan akhirnya mesin ventilator mengambil alih pernafasan pesakit ini. Beliau kemudiannya dihantar ke unit rawat terapi ataupun ICU untuk menerima rawatan lanjut dan berada di sana untuk satu tempoh yang agak lama. Masalah sesak nafas yang beliau alami kemudiannya diketahui kerana disebabkan oleh paru-paru yang berair, dan paru-paru yang berair ini adalah disebabkan oleh masalah buah pinggang yang beliau hadapi yang beliau tidak tahu. Tetapi setelah kita tanya kepada keluarga apakah beliau mempunyai apa-apa penyakit sebelum ini, keluarga menyatakan beliau tidak pernah melakukan apa-apa pemeriksaan dan tidak tahu jika mempunyai apa-apa penyakit sebelum ini. Cuma pada akhir-akhir waktu tersebut, sebelum beliau mengalami tanda-tanda itu, mempunyai masalah cepat semput, ya. Dan inilah akhirnya beliau datang pada malam tersebut dengan mengalami komplikasi ataupun daripada masalah buah pinggang yang beliau hadapi. Perkara ataupun senario seperti ini bukan satu perkara yang baru dalam masyarakat kita, tetapi kerap kali kita jumpai di hospital. Pesakit datang dalam keadaan mempunyai komplikasi penyakit, mempunyai kencing manis yang akhirnya kemudian menyebabkan kegagalan buah pinggang, mempunyai darah tinggi yang tidak terkawal menyebabkan masalah angin hama ataupun strok berdarah, mempunyai masalah kolesterol ataupun tekanan darah yang tidak terkawal menyebabkan mempunyai serangan jantung. Semua penyakit-penyakit ini kita biasa kaitkan dengan satu terma yang kita panggil sebagai penyakit tidak berjangkit ataupun penyakit NCD. Penyakit tidak berjangkit ini diberikan perhatian kerana menyumbang angka yang besar kepada kematian bukan sahaja di negara kita, malah di seluruh dunia. Dan penyakit tidak berjangkit ini kita ketahui boleh dielakkan dan boleh kita hindari kerana penyakit ini pada kebanyakan waktu penyebabnya adalah gaya hidup kita sendiri. Apabila kita bercakap tentang gaya hidup, maka yang akan kita kaitkan adalah cara kita makan, cara kita bergerak dan juga amalan-amalan setiap hari. Ya. Mungkin kita boleh fokuskan kepada yang pertama adalah pemakanan. Pemakanan seperti yang kita tahu bukanlah satu atau dua kali kita makan sehari. Kadang-kadang kita makan 3 ataupun lebih. Jadi apa yang kita makan haruslah mempunyai nutrisi yang baik dan bukan sebaliknya yang menyebabkan kemudaratan kepada tubuh badan kita. Makanan-makanan seperti makanan-makanan segera, makanan-makanan berproses, ini adalah disarankan untuk dikurangkan kerana mereka mempunyai kandungan garam yang tinggi yang kadang kita tidak nampak, yang dinamakan garam tersembunyi. Juga mempunyai kandungan-kandungan lemak yang tinggi, ya. Dan sebaiknya apabila kita mempunyai waktu, kita masaklah makanan dan kita menyediakan makanan kita sendiri di rumah. Itu adalah terbaik kerana kita boleh mengawal kandungan ataupun rempah dan juga isi daripada masakan tersebut dari kita sendiri. Makanan yang dimakan secara berlebihan ataupun hidangan yang besar yang makan secara berlebihan juga boleh membawa mudarat kepada tubuh badan kita. Apabila kita makan secara berlebihan dan kita tidak melakukan aktiviti,
maka tenaga tidak digunakan. Tenaga yang berlebihan inilah yang kemudiannya disimpan, dan apabila tidak digunakan akan ditukar dalam bentuk lemak dan sebagainya, kemudian menyebabkan masalah berlebihan berat badan. Dan kita semua tahu masalah berlebihan berat badan ini adalah kurang baik kerana akan menyebabkan obesiti. Dan obesiti itu sendiri merupakan faktor kepada penyakit-penyakit seperti masalah serangan jantung, kanser dan sebagainya. Maka bagaimana untuk kita makan dengan baik? Makanlah mengikut panduan yang telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu pinggan sihat yang menggunakan konsep suku-suku separuh, ya. Dan apabila kita makanlah secara sederhana dan berhentilah sebelum kenyang, tidak berlebih-lebihan. Jika kita mempunyai waktu, masaklah makanan di rumah, dan apabila kita makan di luar, pilihlah makanan-makanan yang relatif lebih sihat. Hindarilah makanan-makanan yang digoreng, terutamanya digoreng berulang-ulang kali seperti ayam goreng, ya, dan minyak yang kita tidak tahu warnanya kadang-kadang. Ini semua memberikan mudarat kepada tubuh badan kita. Yang kedua, amalkanlah meminum air putih, dan kurangkan minuman bergula ataupun berkarbonat, dan juga dalam tin itu dan sebagainya lah, satu keluarga yang mempunyai kandungan gula yang tinggi. Apabila kita meminum minuman yang mempunyai kandungan gula yang tinggi, kita semua tahu dia akan meningkatkan risiko kita mendapat kencing manis. Apabila ia dijadikan tabiat setiap hari meminum air manis, maka apabila sudah mencapai satu tahap ataupun tempoh, tubuh kita akan mudah mendapat kencing manis. Dan itulah sekali-sekala tidak mengapa, tetapi elakkanlah untuk menjadikan ia sebagai rutin ataupun tabiat setiap hari meminum air manis. Kita semua tahu minum air putih adalah yang terbaik kerana ia memberikan badan kita tenaga, yang kita merasakan segar apabila kita minum air. Kurang air menyebabkan badan kita rasa lesu, menyebabkan kulit kita rasa kusam, dan juga menyebabkan kita rasa tidak segar. Kadang-kadang kita juga tidak dapat memberikan fokus dan juga konsentrasi kerana kurang kandungan air dalam tubuh badan kita yang boleh menyebabkan dehidrasi. Yang kedua adalah apabila kita bercakap tentang gaya hidup, kita akan mengatakan ataupun menyentuh berkaitan dengan pergerakan ataupun senaman haruslah kita amalkan, menjadikan sebahagian daripada kehidupan kita. Tiada pilihan, tetapi kita haruslah bersahabat dengan senaman. Kita boleh melakukan aktiviti seharian seperti naik tangga, turun tangga, mengurangkan penggunaan lift. Apabila kita meletakkan kenderaan di jarak yang sedikit jauh ke tempat yang ingin dituju. Dan apabila kita berada di rumah, kita boleh membersihkan rumah, mop lantai dan sebagainya. Ini adalah aktiviti pergerakan. Dan ini saja tidak cukup. Mengikut saranan WHO ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri, kita perlu melakukan aktiviti berintensiti sederhana, paling kurang 30 minit satu sesi, dan total ataupun jumlah selama seminggu adalah 150 minit. Bincanglah dengan doktor ataupun doktor yang merawat anda, dan pilihlah aktiviti senaman yang bersesuaian dengan tubuh badan kita, terutamanya apabila kita tidak pernah melakukan senaman, Dan apabila di luar waktu senaman itu, aktiviti-aktiviti bersukan itu, kita bergeraklah, kerana apabila kita bergerak, dia akan menyebabkan pengaliran darah, dia juga akan menggunakan kalori ataupun tenaga yang berlebihan dalam tubuh badan kita. Yang terakhir adalah melakukan saringan kesihatan ataupun pemeriksaan kesihatan. Jadikanlah satu rutin untuk kita melakukan pemeriksaan kesihatan paling kurang setahun sekali, kerana apabila kita melakukan saringan kesihatan ini ataupun pemeriksaan kesihatan ini, kita dapat mengenal ataupun kita dapat mengetahui penyakit pada peringkat awal.
dan kita boleh merawat supaya penyakit tersebut tidak pergi ke tahap komplikasi. Sebagai contoh, jika kita melakukan pemeriksaan kesihatan dan kita mempunyai penyakit darah tinggi, maka kita makanlah ubat dan juga kita kawallah gaya hidup kita dengan baik agar tidak menjadi komplikasi kepada penyakit buah pinggang ataupun kepada stroke dan sebagainya. Maka kerana itu penting untuk kita melakukan saringan kesihatan secara berkala supaya kita dapat mengenal pasti penyakit pada peringkat awal dan kita dapat rawat dan kita hindarkan komplikasi penyakit tersebut. Saya yakin kita semua mahukan kehidupan yang berkualiti. Bermaksud kita mahu hidup tanpa terikat untuk pergi ke hospital melakukan dialisis ataupun cuci buah pinggang, penuh dengan temujanji dan untuk berjumpa doktor kerana mempunyai masalah jantung ataupun stroke, tidak dapat bergerak. Saya yakin kita semua mahu kehidupan yang baik, dan sebagai manusia kita boleh usahakan. Inilah usaha-usaha kita untuk hidup kekal sihat. Selebihnya kita serahkan kepada Yang Maha Esa. Sama-sama kita jaga kesihatan untuk kebaikan diri kita dan juga keluarga kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.